Okay, salam sejahtera murid. So, teacher akan bincangkan soalan nombor 4 ya. Kita akan bincangkan soalan nombor 4. Okay, dia kata A, lengkapkan jadual di bawah. So, kita lengkapkan jadual lah. Okay, kalau kita lihat, okay, untuk senang kelas dia 70 hingga 79, 80, 89, 90, 99. Selepas 99 ialah 100 sehingga 109. Boleh ya? Okey. Okey, seterusnya kita lihat gundalan. So daripada gundalan dia nak cari kekerapan longgokan. Sebelum kekerapan longgokan kita perlukan kekerapan. Maka kekerapan tu teacher tulis di sini ya. Kekerapan maka sini berapa? 3, 5. Sini 5 tambah 4, 9. Sini 15 sebab 5, 5, 5. Sini ialah 8. 5, 6, 7, 8. 6, 3, 1. Boleh? Okey, seterusnya kita nak buat kekerapan longgokan. So, kekerapan longgokan untuk kelas yang pertama sebab kita tak ada kelas sebelumnya, maka kita sama dengan kekerapan kelas. Seterusnya daripada 3, kita akan tambahkan kekerapan kelas kedua, iaitu 3 tambah 5 jadi 8. Daripada 8, kita akan tambahkan kekerapan kelas yang ketiga, iaitu 17. Sehingga, maka kita berulang 17 tambah 15, 32. 32 tambah 8, 40. 40 tambah 6, 46. Sini 49. 49 tambah 1, 50. Dah ada. Boleh? Seterusnya kita lihat sempadan atas. Apakah sempadan atas? Daripada selang kelas, kita pilih nilai yang tertinggi, tambah 0.5, 79.5, 89.5, 99.5, 119.5, 129.5, 139.5, 149.5. Okey, maka kita dah lengkapkan jadual. Boleh ya? Okey, seterusnya kita nak jawab soalan. Dia kata, hitung variance anggaran simpanan bulanan. Apakah formula bagi variance? Apakah formula bagi variance? Okey, untuk variance sama dengan jumlah bagi F X kuasa 2 bahagi dengan jumlah kekerapan tolak min kuasa 2. Okey, di sini apa yang kita perlu? Okey, kita lihat ya. Ini ialah F iaitu kekerapan, K F kekerapan dan X. X tu apa? X tu sebenarnya ialah titik tengah. Maka cuba cari titik tengah untuk setiap kelas. Tak boleh guna sempadan atas, kita perlukan titik tengah. Daripada 70 hingga 79, titik tengah dia ialah tambah 79 bahagi 2, maka 74.5. Di sini 74.5. Kita tahu saiz kelas dia 10, maka tambah 10. Okey, kita akan dapat inilah 114.5, 124.5, 134.5, 144.5. Ini titik tengah. Ini ialah X. Sebelum kita masukkan dalam formula variance, kita perlu cari min dulu. Boleh? Min anggaran. Okey, min anggaran. Sama dengan, masih ingat formula min? Kita guna F darab dengan X bahagi dengan jumlah F. Boleh? Kita guna jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Ini adalah formula bagi min. Maka 74.5 darab 3, 84.5 darab 5, 94.5 darab 9, 104.5 darab 15. 15 tambah, kita continue di sini, 114.5 darab 8, 124.5 darab 6, 134.5 darab 3 dan 144.5 darab 1 bahagi dengan jumlah kekerapan. Jumlah dia ialah 50.
Maka gunakan kalkulator, kirakan jumlah di atas ini. Jumlah yang teacher dapat ialah 5,275 bahagi 50. Min 105.5. Okey, bila kita dapat nilai min, maka kita boleh kirakan variance. Maka variance, simbol dia variance sama dengan jumlah fx kuasa 2. Maksudnya x kuasa 2 darab 3 84.5 kuasa 2 darab 5 94.5 kuasa 2 darab 9 104.5 kuasa 2 darab 15 tambah dengan 114.5 kuasa 2 darab 8 124.5 kuasa 2 darab 6 134.5 kuasa 2 darab 3 144.5 kuasa 2 darab 1. Okey, bahagi dengan jumlah kekerapan 50. Tolak dengan min kuasa 2, 105.5 kuasa 2. Okey, maka kita pun lihat jumlah di atas ini, guna kalkulator lah, boleh terus gunakan kalkulator, tak perlu senaraikan satu-satu, kembangkan satu-satu darab. Okey, kita akan dapat jumlah dia 569562.5 per 50. Okey, kita tolak dengan 11130.25. Ini adalah 105.5 kuasa 2. Boleh, maka kita akan dapat nilai variance 261. Dapat? Okey. Seterusnya, apa yang kita nak buat? Okey, kita jawab soalan C. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 ringgit pada paksi X, 2 cm kepada 5 buah keluarga pada paksi Y. Lukiskan satu poligon kekerapan. Maka bila kita minta nak buat poligon kekerapan, maka kita perlukan titik tengah dengan kekerapan. Okey. Ya, teacher cuba kecilkan sedikit. Okey. Maka teacher tak guna kertas graf di sini, tetapi teacher akan guna beginilah. Dua petak ini dikira sebagai 2 cm. Boleh? Okey. Maka teacher akan lukiskan paksi kita akan lukiskan paksi Y dulu. So paksi Y sorry. Paling tinggi 15. Okey, paling tinggi 15. Maka saya akan lukiskan paksi Y. Okey. Dan paksi X. Alamak. Akan guna garis lurus, lukiskan paksi X. Ada berapa kelas kita? Okey, cukup tak kelas dia? Cuba lihat Kita nak isikan titik tengah daripada 74. Okey, sekejap Kita tulis dulu. Teacher guna pen biru. Okey, labelkan paksi Y 2 cm 5 10 15. Boleh? Okey, ini adalah kekerapan. Okey, kalau kamu nanti lukis dalam kertas graf, kamu akan ada petak-petak kecil ya. Kamu akan ada petak-petak kecil, lebih mudah bila kamu nak buat lakaran graf. Okey, maka teacher akan mula dengan 64.5 sebab nanti kita nak buat kekerapan poligon, kita nak tanda sampai kosong. Boleh? So 74.5, 84.5, 4.5, 104.5, 114.5, 114.5, 124.5, 134.5, 144.5, kita perlukan 155.5. Okey, maka teacher tambahkan garis lurus ini Teacher tambahkan garis lurus ini. Maka
Di sini adalah selang kelas. Selang kelas ni ialah apa? R, simpanan, iaitu R, M. Boleh? Okey, kita rujuk kepada, kita kecilkan sedikit, maka kita rujukkan kepada jadual dan lukiskan. Okey, tandakan lah. Kita tandakan titik kosong. 7.45 ialah 3. 3 tu ada di sini, 3. 8.45 ialah 5. 5. 9 sebelum 10. Okay, teacher buat lebih kurang. Teacher tak dapat dengan tepat sebab teacher tak ada graf yang lebih kecil. Boleh? Okey. 104 ialah 15. 15. Okey, 144, 114.5 ialah 8. 8, 5. 5, 8 sini. Up sedikit. Lepas tu 6. 3 sini. Sedikit. 3 dan 1. Ini ialah 1. 1 tu sikit. And then kosong. Boleh? Okey, seterusnya kita akan lukiskan poligon kekerapan. Okey, begini. Graf dia ke sini. Okey. Lepas tu sambung. Okey. Lepas tu kita sambung. Okey. Sambung. Besarkan sikit ya. Susah nak sambung. Dia tak ukur. Kalau teacher guna freehand boleh tak? Tapi kamu guna pembaris Sambung. Sambung ke sini. Sambung ke sini. Sambung ke sini. Sambung ke 1. Dan kita sambung ke 0. Maka ini adalah poligon kekerapan. Okay, ini ialah poligon kekerapan bagi jadual ini. Okay, kita lihat D. Dia kata jika satu pi dilukis, cari sudut bagi simpanan bulanan melebihi 120. Melebihi 120 ada berapa? So kita lihat di sini ada 3 kan? 6, 3 dan 1. Maka 6, 3, 1 sudut sama dengan bahagi dengan jumlah darab dengan 360. 10/50 darab 360 kita dapat 72 darjah. Boleh? Okey, seterusnya kita lihat kepada E. Lukis histogram pada paksi yang sama. Dia nak kamu lukiskan histogram. So kalau nak lukiskan histogram, bagaimana kita nak lukis? Maka kita pun tambahlah histogram. Kan, selalunya kalau kita nak lukis histogram, kita akan buat tanda kan untuk poligon kekerapan. Maka sekarang ni kita lukislah. Okey. Okey. Maka histogram dia begini. Okey, ini adalah histogram. Okey, seterusnya apa yang dia tanya? F. Okey, nyatakan satu perbezaan antara histogram yang dilukis dengan sebuah histogram longgokan. Masih ingat histogram longgokan pada kelas yang lepas? Jika histogram longgokan, okey, kekerapan dia adalah semakin bertambah, iaitu dia tak ada naik turun kan.
Maka apakah perbezaan dia? Kita kata paksi Y bagi histogram ialah kekerapan manakala histogram longgokan menggunakan kekerapan longgokan. Okey? Maka habislah, kita dah siaplah soalan nombor 4. Okey, kita dah siap soalan nombor 4. Kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey, kita cuba lihat soalan nombor 5. Dia kata dengan menggunakan data, okey, lengkapkan jadual di bawah bagi 30 keluarga. Okey, kita akan mula dengan kelas yang dia bagilah. Okey, kelas yang dia bagi di sini ialah 21 hingga 25. Berapakah saiz? 5 kan? 21, 22, 23, 24, 25. Maka ada 5 saiz. Jadi 26 hingga 30, 31, 35 ikut trend di atas. 36, 40, 41, 45, 46, 50. Okay, titik tengah disebabkan 5, maka tengah-tengah ialah ketiga kan. So 21, 22, 23. 28, 33, 38, 43, 48. Di sini perlu tambah satu kelas, 51 hingga 55. Kenapa teacher tambahkan dia? Sebab di sini ada 52, 54. Dia tak muat. Okey, maka titik tengah dia ialah 53. Okey, kekerapan. Bilanglah. So kita boleh bilang kekerapan dia. Kekerapan untuk 21 hingga 25, 1, 2. Okey. Untuk 26 hingga 30, 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Tak ada. So 4. Okey, seterusnya 31, 35, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Okey. Kita lihat 36, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi tak? So, 6. 7. 41 hingga 45. Saya ambil color lain. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. 46, 50. 1, 2, 3, 4. 4. 51, 55. 1, 2, 3. 3. Okey. Maka siaplah. Kumulatif frekuensi kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan seperti biasa. Di sini ialah 2 sebab atas tak ada. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 5, 23. 23 tambah 4, 27. 3, 30. Boleh? Alright. So, kita dah siap jadual. Kita tengok B. Berdasarkan jadual di atas, hitung min anggaran bagi bil elektrik bulanan. So, dia nak min anggaran. Maka min anggaran masih ingat min total FX bahagi jumlah F. Maka ini ialah X, ini ialah F lah. Okay, 23 darab 2, 28 darab 4, 33 darab 5,
38 darab 7. 43 darab 5. 48 darab 4. 53 darab 3. Bahagi dengan 30. Min anggaran sama dengan 1155 bahagi 30. Maka min yang kita dapat 38.5. Okay, ini adalah min yang kita dapat lah. Okay, C. Berdasarkan jadual, lukiskan histogram. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada RM5 dan 2 cm kepada satu keluarga pada paksi mencancang, lukiskan histogram. So, kalau kita nak lukis histogram, teacher cuba tukarkan kepada graf yang kecil. Yang ni boleh tak? Tapi susah sikitlah kita nak lukiskan graf. Okay, tak apa. Kita cuba lihat sebab dia kata 2 cm. Untuk 2 cm, 10 petak. Susah kan? Teacher susah nak kira di atas skrin. Mungkin kamu boleh terus buat di dalam kertas graf yang lebih mudah lah. Okay, pada kertas graf lebih mudah. Okay, kita cuba lihat. Okay, paksi Y. Kita lukiskan paksi Y. Okay, paksi Y dia. Kita mula dari sini. Okay, paksi Y. Paksi Y tu perlukan berapa? 7. Cukuplah kan? Lepas tu kita nak ambil paksi X. Okey, cukup. Teacher kecilkan sedikit. Okey, sekarang teacher labelkan paksi Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, cukup dah. Sini 8. So, di sini kekerapan. Di sini ialah simpanan. RM. Okey, so kita pun lihat kalau nak lukiskan histogram ada dua lah untuk label paksi X. Satu tu kita boleh guna nilai sempadan atas, sempadan bawah ataupun kita gunakan titik tengah. Maka di sini teacher gunakan titik tengah lah. Sebab lebih senang kan teacher nak lukis. So titik tengah ialah mula dengan 23. Boleh buat besar sikit tak? Boleh kan? 23. 28. 29. 30. Alamak. Tengok teacher. 28. 33. 38. 43. 48. 53. Okay, untuk 23, frekuensi dia ialah 2. Maka kita pun sambungkan ini. 2. Okay, lepas tu 4. Kelas yang kedua. Kelas yang ketiga ialah 5. Kelas yang keempat ialah 7. Lepas tu 5. 4. 2. 4, 5. 7. Lepas tu 5. 5. 4. Dan 3. 3. Okey. Jadi saya sambungkan. Maka ini adalah histogram kepada data. Boleh? Ini adalah histogram kepada data di atas. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan D. Lukiskan
poligon kekerapan. So poligon kekerapan kita tandakan tengah lah. Okay. Dan jangan lupa di sini kita perlu buat satu ekstra kan, 58. Di sini ialah 18. Okay. Lepas tu kita sambungkan titik dia. Sambungkan titik dia. Guna pembaris, sambung gunakan pembaris. Dan terakhir sekali di sini. Maka ini adalah poligon kekerapan. Boleh? Okey, kita pergi kepada soalan E. Cari kuasa 2 sisihan piawai. Kuasa 2 sisihan piawai, apa maksudnya? Sisihan piawai, ini sisihan piawai. Okey. Maka kuasa 2 sisihan piawai dia ialah variance. Maka kita cari nilai variance lah. Okey. So untuk variance dah ada mean, ini ialah mean dia kan. Okey, mean anggaran. Maka kita akan ambil formula jumlah fx kuasa 2 bahagi f. Okey, x kuasa 2 bahagi dengan f. So 2 darab 23, 4 darab 28. Kuasa 2 kena ada kuasa 2. 533 kuasa 2. 38 kuasa 2. 543 kuasa 2. 448 kuasa 2. 353 kuasa 2. Bahagi dengan jumlahnya berapa? 30. Tolak dengan min kuasa 2. 38.5 kuasa 2. Okey. Jadi di sini kita akan dapat berapa? 466 35 bahagi 30 tolak 1482.25. Maka kita dapat jawapan kuasa 2 sisihan piawai ialah 72.25. Boleh kelas? Okey, kalau boleh. Okay, kalau boleh kita cuba lihat soalan yang seterusnya. Okay, di sini dia bagi poligon kekerapan. Dia nak cari jumlah bilangan murid. Maka jumlah bilangan sini 2, 3, 7, 9, 5, 6, tak ada. Maka jumlah murid, jumlah sama dengan 2, 3, 7, 8, 8 tak ada. 9, 5, 6 iaitu 32. Okay. Seterusnya, dia nak tabulate all the data. Okay. Jadualkan semua data di atas. Jika class mode dia 23, sini ialah 23 hingga 25. Atau ini ialah kelas dia. Class mode. Ini class mode. Okey, maka kita perlu buat jadual kekerapan. Okey, pada jadual kekerapan daripada sini ya, jadual kekerapan kita ada berapa kelas? Kita ada selang kelas markah. Lepas tu kita ada kekerapan. Okey, takat ni kita buat dua dulu ya. Okey, ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas mode adalah kelas yang keempat. 1, 2, 3, keempat. 23 hingga 25. Tengok 12, sini 3. Baik. 23, 24, 25. So, di sini 23. So, sini ini 23. So, di sini 26, 27, 28, 29, 30, 31. Sebab titik tengah dia 30 kan, nampak? So, 22, 20, 19, 17, 16, 14. Boleh?
Okey, titik tengah memang ada dalam jadual lah. Ada dalam graf lah, sudah ada dalam graf titik tengah. So mungkin kita lihat ada apa yang kita perlu. Kekerapan 2, 3, 7, 9, 5, 6. Okey. Tengok C. Dia nak lukiskan histogram. Okey, lukiskan histogram. Kalau nak lukiskan histogram pada raja yang diberikan, terus lukis sahaja pada sini. Maka kita lukiskan histogram, boleh? Okay, histogram dia begini. So, pangkal tu dia mesti duduk di tengah lah. Pangkal tu duduk di tengah. Okay, histogram. Okay, ini ialah histogram. Yang warna merah tu histogram. Boleh? Okay, kita tengok D. Cari nilai bagi sisihan piawai jika kekerapan plasmod ditambah sebanyak 5. Dia kata cari nilai bagi sisihan piawai jika kekerapan plasmod ditambah sebanyak 5. Maksudnya sini tambah 5. Kalau tambah 5, sini jadi 14 lah. Boleh? Maka kita cari sisihan piawai. Sebelum cari sisihan piawai, kita perlukan apa? Kita perlukan min. Okey, kalau perlukan min, kita perlukan titik tengah. Titik tengah iaitu X lah sebab Fx kan, ini ialah F. Okey, titik tengah 15, 18, 21, 24, 27, 30. Okey, kita cari min. Boleh kita cari min? Min sama dengan 215, 318, 721, 1424, 527, 630. Bahagi dengan berapa? Jumlah dia berapa? 32 tambah dengan 5, 37. Boleh? Okey, jadi kita pun masukkan nilai dalam kalkulator. 215, 318, 721, 1424, 527, 630. Maka 882 bahagi 37, kita dapat 23.84. Ini min lah. Okay, bila ada min, kita boleh cari sisihan piawai. Sebelum cari sisihan piawai, kita cari variance. Kenapa? Sebab punca kuasa variance, kita akan dapat sisihan piawai. Boleh? Okey, maka cari variance dulu. Variance ialah Fx kuasa 2 kan? 2, 15 kuasa 2, 3, 18 kuasa 2, 21 kuasa 2, 14, 24 kuasa 2, 5, 27 kuasa 2, 6, 30 kuasa 2. Bahagi dengan 37, tolak min kuasa 2, 23.84 kuasa 2. Boleh? Okey, cuba kirakan dia. 2, 15 kuasa 2, 3, 18 kuasa 2, 7, 21 kuasa 2, 14, 24 kuasa 2, 5, 27 kuasa 2, 6, 30 kuasa 2. Okay. So, 21618 per 37 tolak 23.84 kuasa 2. Bagi 37. 584, 27. 568, 35. Jawapan dia 15.92. Ini adalah variance. Sisihan piawai punca kuasa 1592. Punca kuasa 1592. Kita dapat 3.99. Okey, 3.99. Ini sisihan piawai.
Nyatakan bilangan murid yang memperolehi lebih daripada 22 markah. Lebih daripada 22 kat mana? Tengok graf. Di sini 21, maka 22 ada di sini kan. Melebihi 22, 1, 2, 3 kelas. Maka kelas dia ialah apa? So, kita akan ambil 14 tambah 5 tambah 6. Okay, 25 jawapan dia. Boleh? Okay, maka soalan kita dah siap lah. Okay, kita dah habis. Okay, so murid-murid boleh cuba buat lah. Cuba buat and then bandingkan jawapan dengan teacher. Tak semestinya jawapan teacher ni betul tau. Sebab teacher pun buat on the spot. Alright, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini. Okay, kita akan berhenti di sini. Thank you, class.